Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita sambung bacaan kitab hadis mencegah hadis kita ini dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Dan pada minggu lepas kita baca hadis yang berkaitan dengan azab-azab hari akhirat. Antara azab-azabnya yang disebut di situ iaitu dengan sebab kepanasan matahari, dengan sebab kepanasan matahari dan dengan kelihatan neraka jahanam serta kedengaran suara jeritan-jeritan dan kata-katanya yang menggerunkan masa hari akhirat itu, tambahan kepada adanya perasaan takut manusia yang tidak terperi dan keadaan yang mengharu birukan orang-orang yang baik, apalagi orang-orang yang bersalah. Orang yang baik pun rasa bimbang, kacau, risau, apatah lagi orang-orang yang bersalah yang melakukan banyak dosa-dosa. Maka manusia pada masa itu berpeluh dengan banyaknya sehingga selain dari meresapnya peluh ke dalam bumi berpuluh-puluh hasta, ada lagi tinggal di muka bumi ataupun di padang mahsyar itu mana menenggelami tiap-tiap seorang sekadar perbuatan kejahatan yang mereka lakukan semasa hidup mereka di dunia. Ada yang tenggelam dalam peluhnya setakat mata kaki, ada yang setakat lututnya, ada yang setakat pinggangnya, ada yang setakat mulutnya, bahkan hadis yang lain menyatakan bahawa ada yang kepalanya pula tenggelam. Itu menunjukkan bahawa azab pedihnya hari akhirat itu, bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan pada malam ini kita sambung hadis yang berkaitan dengan bagaimana untuk Nabi SAW Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, iaitu nak mendapat naungan-naungan, kita katakan naungan-naungan daripada kepanasan di hari akhirat itu. Jadi hadis yang ke-91 ini menjelaskan kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sebilangan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari kiamat. Dinaungi, maksudnya dinaungi, dijaga kepanasan itu, dinaungi daripada kepanasan itu hari kiamat. Hari yang tidak ada sebarang naungnya padanya selain dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya naungan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu al-imam adil, iaitu pemerintah yang adil. Itu satu daripadanya golongan yang disebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, iaitu yang pertamanya al-imam adil, ketua yang adil, imam yang adil. Bergantung kepada tahap mana tanggungjawab kepimpinan yang ditugaskan kepada pemimpin itulah. Kalau kita suami, maknanya pemimpin sebagai seorang suami lah. Kalau pemimpin negara, sebagai seorang pemimpin negara lah. Maksudnya imam adil, imam yang ketua ataupun pemerintah yang adil. Dan yang kedua dia kata wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, iaitu pemuda yang hidup sentiasa dalam mengerjakan ibadat kepada Tuhannya. Pemuda, orang muda. Orang muda yang sentiasa hidupnya itu beribadat kepada Tuhannya. Jadi kehidupannya itu diisi dengan penuh
dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengelakkan daripada ketegahan-tegahan yang dilaksanakan, yang diperintahkan, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, pemuda. Pemuda ni tengah apa ni? Pemuda kan tengah. Nak kata apa kita nak pemuda ni kan tengah. Berbandingan tua tu tak ada sangat pemuda kan. Tengah, orang kata kuat, tengah macam-macam lah kan disebut kat sana ya. Pemuda. Dan yang ketiga dia kata, yang ketiga syabun nasya'u fi ibadati rabbih, iaitu pemuda yang sentiasa hidupnya itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengisian hidupnya itu dengan Islam, beribadat kepada Allah. Nah, yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, iaitu seorang laki-laki ya, seorang laki-laki seorang laki-laki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Orang yang berulang alik ke masjid ya, tiap-tiap waktu datang ke masjid untuk solat kan, ataupun ada program-program masjid dan sebagainya ya, yang program itu dengan tujuan untuk mengimarahkan masjid tak kira lah apa programnya, itu dia kata mu'allaqun, yang terikat hatinya tu di masjid. Ataupun dia nak buat sesuatu kat masjid lah, nak sumbang tenaga ke dan sebagainya, mu'allaqun maksudnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, iaitu warajulani tahabba fillah, seorang dua laki-laki ya, kedua laki-laki itu dua orang yang laki-laki yang berkasih sayang kerana Allah. Mana kata laki-laki ni berkasih sayang kerana Allah, bukan gay ya. Bukan gay, ni laki-laki ni dia berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan gay kan. Dan dia pula dia istama'a alaihi waftaraqa alaihi, dia kata. Kemudian dia ni dua orang ni pula dia, kedua-duanya kalau berhimpun dan bercerai, berpisah dia dengan tujuan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dia berhimpun, dia berjumpa, dan lepas tu dia berpisah. Antara dia tu yang dikatakan berkasih sayang itu, kasih itu jadi kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pengisian dalam ayat Quran dia kata innamal mu'minuna ikhwatun, sebenarnya orang Islam itu bersaudara, orang beriman itu bersaudara. Saudara ni sampai pangkat yang macam inilah ya, sampai peringkat yang mana kasih sayang itu ya, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana dia mendapat, kita katakan, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Berpisahnya itu, bertemunya, berpisahnya itu ya, kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada tu kisah disebut dulu, saya tak tahu daripada hadis ke di mana-mana, yang cerita dua laki-laki zaman sahabat ni. Begitulah kasih sayang. Seorang tu dia bertugas, dia perintahkan supaya bertugas di tempat lain. Seorang di Madinah, seorang tugas tempat lain. Dan mereka ni berpisah. Berpisah tu masa rindu, kasih sayang dan sebagainya. Ya, seorang tu meninggal. Ya, dia meninggal lah. Ya, dia meninggal. Bila meninggal, maka dikebumikan lah di tempat dia meninggal. Ya, yang seorang tu meninggal di Madinah. Ya, kemudian dikebumikan di Madinah. Satu kisah menceritakan bahawa bila ketika nak menanam jenazah yang lain, digali lah, berjumpa dengan lubang jenazah yang tersebut. Tiba-tiba dua-dua laki-laki itu berada dalam satu lubang kubur yang sama. Itu kisah yang saya dengar lah kan. Kenapa? Kerana cinta kasih sayang mereka berdua itu bukan kerana gay, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya orang Islam itu bersaudara, dan Nabi pun bersebut ya, hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak beriman seseorang itu selagi dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mana dia mencintai dirinya. Itu hadis Nabi yang menyebutkan tentang hal itu, tentang kekuatannya persaudaraan dua laki-laki ini. Hari ini kita kalau nak berjumpa, nak dapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa, nak berjumpa ataupun nak bersudah, kita baca apa? Kita baca tasbih kafarat, subhanallah walhamdulillah baru kita baca wal asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mudah-mudahan dengan lafaz itu perjumpaan dan pertemuan kita dan juga perpisahan kita itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumpa, lepas tu kita nak berpisah. Ataupun nak tutup majlis macam ni lah, nak tutup majlis lepas tu kan. Jadi kita baca tasbih kafar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal asr innal insana sampai habis kan. Tu ciri-ciri ke arah untuk nak mendapat majlis itu, majlis yang diredai, perjumpaan itu perencanaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu 4 golongan yang mana mereka ini di hari akhirat akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima dikatakan warajulun warajulun da'athu imra'atun zata munsibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Itu yang kelima, iaitulah orang yang dipuji, maksudnya orang yang lelaki yang dipujuk. Rajulun ni laki-laki yang dipujuk oleh seorang wanita. Wa rajulun da'athu imra'atun, diwujud seorang wanita, perempuan yang bangsawan, yang cantik, yang ada harta, yang ada kedudukan pada hari inilah kemudian rupawan, cantik orangnya, untuk bersama dengan dia ataupun dikatakan bersatu dengannya, lalu dia menolak pujukan itu dengan berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga satu golongan yang dikatakan akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi seorang wanita yang cantik, yang hartawan, yang berpangkat, ada kedudukan dan sebagainya, goda dia. Bahasa kita hari inilah goda dia, kan? Goda dia, pikat dia untuk melakukan maksiat, untuk melakukan maksiat, perzinaan dan sebagainya, kan? Dia tolak. Dia kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran ada cerita Nabi Yusuf. Dalam Quran cerita Nabi Yusuf ada cerita tentang hal ini. Cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dalam Quran ada cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masa remajanya duduk bersama dengan seorang bangsawan Arab, pemerintah Arab, seorang menteri di negeri Mesir. Kemudian isterinya itu ada perempuan yang cantik, isteri yang menteri itu ada isteri yang cantik, namanya Zulaikha. Surah Yusuf, dari surah Yusuf, Zulaikha. Kemudian Zulaikha ni jatuh cinta dengan Yusuf kerana kecantikan dia, kan, sebagainya. Jadi jatuh. Itu yang kita tengok kecantikan Yusuf itu. Zulaikha ni cabarlah isteri-isteri menteri ketika itu. Isteri menteri buat, kita kata gosip lah. Kata, apalah kau suka sangat kepada Yusuf ni, kan? Kenapalah kamu jatuh cinta dengan Yusuf ni? Kau ni ada kedudukan sebagai seorang isteri menteri, kan? Ada harta. Yusuf tu dia seorang hamba je, anak pungutan. Suami kau beli dia dengan harga yang murah. Jadi suami dia tu beli Yusuf tu dengan harga yang murah. Bila seorang pedagang bawa Yusuf tu, jumpa kat tengah padang pasir, bawa dia pergi ke bandar, dia bawa ke bandar, dijual. Dan yang menjual tu pula bukannya tokek tu, tuan tu yang menjual tu ialah pekerja tu, dia sembunyi dengan
tuan dia itu dijual. Sebab dia dijual dengan harga murah. Itu. Macam mana kau boleh terpikat? Jadi Zulaikha ni rasa nak tercabarlah dia kan. Tercabar dia. Maka tu yang satu kisah menceritakan dia kumpul semua isteri menteri-menteri itu, kemudian dia bagi sebilah pisau, seorang sebilah pisau, kemudian sebiji buah untuk dikopek lah, untuk apa kata, dibuang kulit buah itu kan sebelum dimakan. Dan ketika mereka duduk hidang nak makan kopek itu, maka ketika itu Zulaikha panggil Yusuf keluar. Yusuf keluar lalu semua terpandang kepada Yusuf dan mereka tu tak terpotong buah yang mereka potong tu, mereka terpotong jari mereka yang akan berdarah dari mereka. Nampak keterpekunan mereka itu. Jadi Zulaikha nak mencabar mereka itu. Kalau kamu pun dalam keadaan yang macam ini, kamu juga akan tergoda macam aku juga. Kata Zulaikha kan. Itu cerita nak menunjukkan tentang kecantikan Nabi Yusuf itu. Tapi bukanlah kecantikan itu digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ketika itu Yusuf dah terpikat lah, terpengaruh lah dia. Bila dia tengok Zulaikha tu, satu ketika sampai klimak dia lah, Zulaikha ajak masuk dalam bilik. Sebab dia ni khadam kan, budak suruhan Yusuf ni. Dia ikut lah sampai dalam bilik, dia tutup pintu. Kemudian dia tutup pintu, lepas tu dia nak goda lah, dia buka lah aurat dia, pakaian dan sebagainya. Dan ketika itu Yusuf dah nak tergoda lah ketika itu. Tapi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ingat dia. Dia ingat apa? Dia ingat, aku ni bekerja dengan tuan aku ni baik. Tuan dia tu nama suami Zulaikha tu sangat baik. Daripada kecil dia jaga Yusuf ni. Daripada kecil tu dia jaga sampailah dia dewasa, sangat baik kan, terlalu sangat baik lah, macam anak dia sendiri. Jadi patutkah aku buat begini kepada isteri dia? Tu terpanggil dia untuk fikir begitu kan. Jadi akhirnya maka dia melarikan dirinya untuk keluar. Dia melarikan dirinya untuk keluar itu. Itu yang dalam Al-Quran menceritakan bahawa Zulaikha tarik baju dia, yang menyebabkan baju dia koyak lah, baju dia terkoyak. Bila baju tu terkoyak, maka ketika buka pintu nak keluar tu, suami dia dah nak masuk. Suami Zulaikha dia nak masuk. Kemudian Zulaikha kata, Yusuf, dia tuduh mengatakan Yusuf yang nak menggoda dia. Dia kata Yusuf yang nak menggoda, kan, nak sembunyilah perkara itu kepada suami dia. Tapi Yusuf kata tidak, Zulaikha yang macam mana hukuman nak dibuat. Orang ni kata dia, orang ni kata dia, kan? Begitu. Jadi akhirnya jumpa dengan seorang perempuan yang mengandung, yang bekerja di rumah Yusuf tu. Dia kata cuba tengok, dia banyak versi lah. Ada yang mengatakan tanya saudara Zulaikha juga, sepupu Zulaikha yang ada kat situ, tanya. Jadi bila tanya, kemudian kata dia, kalau sekiranya baju Yusuf itu koyak di bahagian hadapan, kan, mana kata Yusuf itu salah. Tapi kalau baju Yusuf itu koyak di bahagian belakang, maka mana kata Yusuf itu benar dan Zulaikha salah. Nak tahu kebenarannya itu. Kan? Akhirnya suami dia dapati tengok Amir, dia kata Al-Aziz namanya, Al-Aziz, pemerintah Al-Aziz. Al-Aziz tengok, dia kata ini koyak di bahagian belakang, jadi pastilah isterinya salah. Dan ketika itu dia minta isterinya bertaubat, bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yusuf dia kata kamu diam. Dia kata Yusuf ni kamu diam, kamu jangan, kamu anggap ini macam tak ada benda yang berlaku belakang. Yusuf tu diam. Sebagai apa? Sebagai seorang suami, tak mau juga gosip keluar nanti, malu dia kan, isteri dia buat begitu kan. Dia kata Yusuf kamu diam. Tapi Yusuf ni rasa tak selamat bila masih lagi berada di tempat yang sama dengan Zulaikha. Maka dia minta masuk penjara. Kemudian kebetulan pula isteri Zulaikha tu beritahu kepada suami dia, nak meregakan, yang mengatakan Yusuf yang melakukan itu, dia tak mau lagi Yusuf tu kan. Dia kata masukkan penjara Yusuf ni kan. Jadi masuklah penjara Yusuf ni. Masuk penjara.
Jadi dia kata kepada Tuhan, Allah SWT dia berdoa dengan Tuhan, dia kata, Ya Allah, ya Tuhan aku, Engkau masuklah aku ke dalam, Kau jauhkanlah aku dari perkara yang macam ini. Maknanya dia rela masuk penjara daripada duduk di rumah yang disebutkan tadi itu kan. Dia rela masuk penjara, masuk penjara. Itu banyaklah cerita itu menceritakan. Ya, tapi nak cerita tentang inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baru dia katakan Zulaikha, dia kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah iman itu iman Yusuf kan, iman kita tak tahu macam mana kan. Okay. Baik, itu yang kelima. Ya. Dia ada 7 yang kelima. Kemudian yang keenam, warajulun, ini orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ya. Warajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lam shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu. Iaitu orang yang bersedekah. Ini pahala sedekah. Pahala sedekah tu boleh menyebabkan kita tu dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ya. Itu cerita. Dia kata orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya hatta la ta'lam shimaluhu, ya, maksudnya tangan kanannya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Tasaddaqa ahfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tanfiqu biyaminihi. Dia sedekah tu sampai macam tangan kanannya, tangan kirinya tu tangan tak tahu apa yang sedekah itu. Begitu sekali lah, bersembunyi lah sedekahnya itu, maksudnya begitu. Ya, tak heboh-heboh lah, tak war-warkan lah. Ya, ada orang suka war-warkan sedekahnya itu. Itu pun tidak dilarang. Kadang-kadang ada ketikanya harus untuk memberi, orang kata anjakan kepada orang lain untuk bersedekah, kan? Bukan mana kata. Tapi kalau over, berlebihan, maka itu tak digalakkan lah. Ada maksud-maksud yang tertentu, maksudnya itu seolah-olah sedekah itu bukanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada kepentingan di diri dia. Tak. Sedekah yang dimaksudkan ni sedekah yang mana dia sembunyi sedekahnya, orang tak tahu. Macam kita katakan kita berdoa kepada seseorang, kemudian orang tak tahu yang kita berdoa untuk dia. Itu sedekah juga. Ya, orang tu sakit, kawan kita sakit, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sembuhkanlah kawan aku ini, dia sakit, kan? Gitu. Dia tak tahu kita berdoa dia. Itu maksudnya. Ya, sedekah yang macam itu. Ataupun dia sedekah sembunyi-sembunyi, tak bagi tahu. Ya, tak bagi tahu berapa banyak yang dia sedekah. Ya. Itu Nabi kata, aku suka orang kaya yang bersedekah. Memanglah, kan? Sukalah orang kaya bersedekah, kan? Tapi aku lebih suka orang miskin bersedekah. Kalau orang miskin tu dia boleh sedekah, lagi baik, kan? Pahala dia walaupun sikit, kan? Lebih baik. Sedekahnya itu dibandingkan orang kaya bersedekah, kan? Orang kaya memanglah sepatutnya dia bersedekah sebab kekayaannya, kan? Itu orang Nabi sukalah. Tapi kalau dia tak sedekah pun, kan, tadi itu hak milik dia, kan. Tapi kita ni bila harta kita, bila dah kita belanjakan, baru jadi harta kita. Bila kita sedekah tu baru jadi harta kita. Kalau kita simpan hilang, tak ada apa-apa, rugi je, kan. Sebab tu bila kita belanjakan harta kita tu, baru dia nama sedekah, baru nama harta tu harta kita. Kita belanjakan untuk makan, sedekah. Kita belanjakan untuk kawan minum, itu kira sedekah. Barulah harta kita dimanfaatkan, yunfiqu, kan. Kita manfaatkan harta kita. Harta kita keluarkan zakat, itu dah harta kita lah, kita keluarkan. Tapi kalau kita simpan harta tu tak buat apa-apa, jadi dia bukan bagi harta kita lagi. Kita ada harta kita lagi, kan? Sebab kita tak belanja. Jadi kita kena belanjakan, kena infakkan harta itu. Dalam pahala sedekah ni, ini dia kata mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dalam ayat lain dalam Quran dia kata hatta iza jaa ajaluhum,
qala rabbirji'un, ya. Bila mereka itu mati di hari akhirat, ya, hari akhirat mereka dah dalam keadaan ajal mereka sampai dah, hatta dia kata qala birji'un, dia kata rabbi, Tuhanku, irji'un, aku nak balik. Dia kata apa? Tuhanku, aku nak balik. Sebab itu, sebab apa? Sebab dia dah nampak fadilat sedekah tadi itu. Fadilat sedekah yang dikatakan dan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat tu kan. Dia dah nampak itu. Ketika itu baru dia rasa rugi. Sebab dia tak mendapat keistimewaan yang dikatakan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir. Ketika itu baru dia rasa rugi dan dia minta dengan Allah, Rabbiji'un, qala birji'un, ya Allah, aku nak balik, aku nak balik. Nak balik ke mana? Nak balik ke dunia. Nak balik ke alam dunia. Ya. Kemudian nak balik buat apa? Dia kata qala birji'un la'alli a'malis salihat. Aku nak buat, aku nak beramal, la'alli, aku nak beramal amalan salihah, amalan-amalan yang baik. Yang dimaksudkan di situ ialah sedekah. Amalan-amalan yang baik iaitu sedekah mimpi ma tamaktu, yang mana aku tertinggal. Masa dia hidup di dunia, banyak amal-amal sedekah yang boleh dia sedekah. Dekat masjid dia boleh sedekah, dekat surau dia boleh sedekah, kat anak yatim dia boleh buat lah. Kat wakaf masjid pun dia boleh buat. Ya, kat wakaf. Dekat mana kadang-kadang wakaf masjid, nak butar masjid ke surau macam surau An-Nur tu, dia nak butar tu, nak tarkan kawasan dia tu, dia buatlah wakaf satu kaki berapa puluh ringgit, 50 ringgit pun satu kaki, gitu kan. Itu. Jadi kalau kita wakaf itu maksudnya dapatlah bahagian wakaf, kita bagi 50 ringgit untuk satu kaki persegi kan, tarkan kawasan dia tu kan. Dia buat hebahan yang macam itu, alhamdulillah dapat, ya, dapat. Ustaz Yusri cakap dengan saya, dia kata, Ustaz, dalam kuliah tu Ustaz sebutlah sikit tentang wakaf ni. Ya, kuliahnya tu bukan tentang wakaf, tapi oleh masa itu ketika dia dalam proses nak sebut wakaf tu, saya sebutlah cerita ni. Cerita kebetulan baca hadis tu kan. Saya baca kat sana pun saya baca hadis ni juga, kitab ni juga. Sebut hadis ini. Kebetulan kena pada hadis ini, maka saya sebutlah tentang hal ini. Kan? Lepas seminggu lepas tu kata Ustaz Yusri, okey Ustaz, dah okey dah beres dah, boleh dah. Kata dia, tak tahulah kan, itu maksudnya begitu kan. Saya buat cerita macam mana, cerita tak, saya rekod cerita sendiri saja kan. Hak yang tadi tu, biar dia menangis tu nak balik ke dunia tu, saya kata kan, dia menangis nak balik kena bawa dia nak balik, nak bersedekah. Sebab apa? Sebab di surah An-Nur tu ada, surah An-Nur ada wakaf. Dia tahu benda tu wakaf tu, dia ada duit ketika itu, tapi dia entah macam mana dia terlepas pandang tak nak wakaf. Sedangkan pakcik yang duduk kat belakang tu, yang datang ke masjid pakai tongkat, beberapa papah tu duduk atas kursi bersemayam tu, dia menerima seruan tu, dia sedekah lah maksudnya, dia wakaf ketika itu. Ketika itu bila dia tengok pakcik tu, dia kata Allah, dia kata aku menyesal betul. Kan? Itu saya cerita saja, cerita benda itu kan, dibuat cerita benda itu kan. Jadi maka sebab itu dia nak balik, nak sedekah balik, nak buat surah An-Nur balik. Tapi ketika itu dah tak ada lagi dah pengalaman itu kan. Saya buat cerita nak kaitkan dengan surah An-Nur yang minta derma untuk wakaf kan, wakaf dia punya kawasan surau dia tu kan. Baik, ini yang dikatakan sedekah. Sedekah ataupun doa kita, apa saja yang dimaksud pemberian kita, yang mana apa yang kita lakukan tu tidak menyebabkan orang tu tahu. Pertolongan kita contohnya, kalau hari ini kita kerja kan, ada orang minta jadi bos, orang minta kerja kan, dan kita tengok kesian dia, kita tolonglah, bantu kan, tolong bantu dia, minta bos tu recommend, kita minta kita rekomenkan bos tu ambil dia, tapi dia tak tahu yang kita berusaha untuk dia dapat itu, dia tak tahu kan benda itu kan. Itu sebahagian daripada banyak juga, sebahagian bersedekah memudahkan, meringankan kesusahan orang lain. Itu yang keenam. Jadi yang laki-laki yang bersedekah, ya. Jadi mereka ini banyak sikit tak kira lah, maksudnya sedang sedekah. Jadi mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat.
ketika mana hari akhirat itu dalam suasana yang disebutkan tadilah, takut, bimbang, risau, ya, penat, letih, kita katakan ada sajalah, berpeluh badan kita dan sebagainya. Jadi kumpulan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kumpulannya. Dan yang ketujuh, yang akhir sekali, iaitu dia kata, wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Siapa dia? Iaitu laki-laki, orang yang menyebut zakarallah, zakarallah, orang yang menyebut-nyebut nama Allah, mengingati Allah dengan keadaan yang tidak ada persamaan dengan orang lain, atau tidak ada dalam ingatannya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut nama Allah, dia zikirlah, ya, dia zikir, astaghfirullahalazim, penghayatan, al-lazina, tadi kan penghayatan tu zikir, sampai menyebabkan dia khalian faqadat ainahu, sampai dia mengalir air mata, menyebabkan itu dia rasa mengalir air matanya. Nanti kita menitis air matanya kerana mengingatkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jalalah, sifat Rabbul Jalalah, ya kan? Dan sifat jamal Allah, sifat Allah itu, sifat kebaikan Allah itu, sifat kecantikan Allah itu, sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Macam kita baca dalam tafsir baru ni kan, tafsir Al-Fatihah tu kan, tafsir Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya itu kan. Jadi bila kita fikir tu, kan, zikir kita itu, ingat Allah itu dengan kekuasaan dia, dengan pertolongan dia, dengan rahmatnya, dengan macam-macam lah yang dia bagi kepada kita ni, yang menyebabkan kita sampai jadi begini keadaannya, mengalir air mata kita. Ya, dulu kita, ya Allah, tak tahu, sebut masjid ni lalu je, tak singgah. Dulu lah kita kan situ kan, lalu tak singgah, orang buat program lalu je, tengok je kan. Tapi hari ini alhamdulillah, ya, kita boleh duduk di masjid, boleh duduk 2 jam, 3 jam, ya. Itu maksudnya kita bersyukurlah atas nikmat Allah yang bagi begitu, meletakkan kita bersyukur keadaan itu. Walaupun terlambat, tapi maksudnya kesedaran itu dah ada kepada kita untuk, ya, supaya kita rasa bila kita ingat nikmat-nikmat Allah yang bagi kepada kita itu, dan kita zikir, ya, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, air mata kita mengalir, ya. Macam jatuhnya dosa-dosa yang kita lakukan sebelum itu. Banyak dosa kita sebelum itu, kan? Jadi kita jatuhnya itu, dia kata zikir, zakarallah khalian fadaqat ainahu, kan? Khalian ni maksudnya dalam keadaan mendalam, ya, keadaan yang kita katakan syahdu, kan? Gitu. Yang dah dapat suasana syahdu itu, ingatan itu tak pergi kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja ketika itu. Sebab itu sahabat bila dia dengar Nabi cerita tentang azab neraka itu, sebatan neraka itu, pukulan, mereka terasa pukulan itu, ya. Gambaran itu menyebabkan mereka terasa pukulan, sakitnya itu, kan, sampai menyebabkan mereka rasa pingsan. Belum kena pukulan lagi, baru perasaan saja, baru dia menghayati saja keadaan itu, dia dah rasa sakitnya kan, begitu, menangislah keadaan itu kan, dengan dosa yang dia lakukan. Kalau kita sebat, kalau kita kata masuk penjara sebat, sebat itu kita gambarkan, saya sebat sakit itu, maksudnya kita dah rasa sakit dah, ya, tak kena sebat lagi, baru gambaran sakit tu, gambaran sakit. Tengok dalam, saya pernah tengok satu pergi masuk penjara, dia orang tunjuk video lah bagaimana cara sebat kan, sebat dilakukan di penjara Melaka lama, ya. Saya masuk penjara Kajang, ya, satu bagi outreach Abin, ya. Dan dia orang tunjuklah, tak saja kita tanyalah bagaimana dia sebat tu, ya. Dia kena sebat tu menggigil, kan? Dia tu menggigil kita tengok kan. Kemudian daging yang sebat tu bergerak macam tu.
Sakit kan. Jadi kita tengok tu, kita tak kenal pun tapi kita rasa Allah Akbar, sakitnya kan. Perasaan kita tengok tu kita nampak rasa dah sakit lah. Jadi sebab tu para sahabat tu dia gambarkan macam itu bila Nabi cerita tentang hari akhir, tentang hari akhirat itu. Jadi gambaran yang macam itu, penghayal yang khalian yang macam itu, maksudnya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak melakukan benda-benda yang kita lakukan yang salah lah, yang berdosa. Kadang-kadang kita melakukan yang kesalahan dosa ni, kadang-kadang zalimnya bukan zalim sangat, tak nampak zalim sangat. Macam kita katakan birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa yang diperintahkan. Kadang-kadang kita tengking sikit dia, kadang marah kita dan sebagainya. Itu pun wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma aqul lahuma qawlan karima, disebut dalam Quran. Ya, jadi anak yang baik itu maksudnya bercakap dengan baik. Sebab tu dalam hadis Nabi dia kata apa, bila dia tanya, bila malaikat Jibril tanya dia tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, ya, akhbirni anis sa'ah, dia kata kepada Nabi dalam hadis 40 yang hadis yang kedua tak silap saya. Akhbirni anis sa'ah, akhbirni anil iman, al-islam, akhbirni anil iman, dan akhbirni anis akhbirni anil apa lagi satu selepas daripada itu yang keempat, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil apa tu yang ihsan, ya, akhbirni anil ihsan, kan, ihsan, akhbirni anil sa'ah. Kemudian Nabi tak jawab, kita tak tahu kan. Kemudian dia kata akhbirni ammarah, atau tanda-tanda kiamat. Nabi sebut tanda-tanda kiamat, satu daripadanya iaitu seorang perempuan melahirkan tuan dia. Maksudnya seorang perempuan melahirkan tuan, maksudnya seorang isteri, ya, seorang ibu melahirkan anak, dan anak itu menjadi tuan kepada dia. Itu tanda akhir zaman, tanda kiamat. Maksudnya dia melahirkan anak jadi tuan kepada dia. Ya, anak tu boleh marah dia, anak tu boleh perintah dia, begitulah maksudnya. Ya, itu tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis itu. Kan, itu antaranya. Kan, jadi benda tu tak nampak, tak zalim sangat kan, nampak biasa, tapi itu merupakan satu kezaliman, maksudnya satu dosa yang, jadi kita kena elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Jadi maknanya wa rajulun dzakarallahu khalian fadaqat ainahu. Bangun sembahyang malam, menangis kita, berdoa menangis kita. Ya, dosa ni. Sebab kalau kita fikir tentang nikmat Allah ni, kita rasa alhamdulillah. Ni, sekarang ni aku ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala duduk kat sini kan. Itu nikmat Allah. Nikmat yang Allah bagi kepada kita, takdir yang Allah tentukan kepada kita. Yang lepas kita dah tahu dah takdir Allah yang lepas kepada kita. Kita buat tu, buat ni, lepas dah kan. Tapi sekarang ni kita tahu takdir. Lepas ni tak tahu lagi. Tapi kita boleh merancang. Kan? Kita boleh merancang ke arah untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni kita tak tahu lagi bagaimana Allah nak takdirkan kita. Kan? Mungkin Allah takdirkan lepas ni mati. Kita tak tahu lagi kan, itu kan. Jadi sekarang ni kita dah tahu takdir kita. Duduk dalam majlis ilmu macam ini, kita katakan, ya, dalam bab beramal sikit ganjaran banyak ada, kan. Duduk ni tak sampai sejam pun, ya, tapi amalan yang dinilai amalan kita tu seolah kita sembahyang sunat 100 rakaat, duduk dalam ni seolah ni. Kalau dah macam ni nak sembahyang 1 rakaat tak ada, ya. Macam kita lah, kita nak sekarang 1 rakaat kan, sejam tak habis 1 rakaat kan, tak sampai lah kan, tenaga pun tak ada lah. Sembahyang tarawih 20 rakaat pun tak teraya kita kan, kena sembahyang 100 rakaat kan. Kenapa? Kerana nak dapat pahala macam orang yang duduk dalam majlis ilmu tu, duduk dalam majlis ilmu ni, orang yang duduk jadi talib, penuntut duduk ilmu ni, dia dengar kan, maka dia dapat. Apatah lagi kalau orang tu dia tak cuai lah. Ada tadi ketika dia duduk tadi, dia teringat, ambil iktikaf dah, dia kata,
niat i'tikaf, dapat lagi pahala i'tikaf itu. Jadi buat sikit tapi dapat banyak. Jadi inilah peluang kan bagi kita yang sampai tahap ini untuk kita nak buat benda yang sikit tapi kita harap balasan daripada Allah SWT banyak. Sebab nak buat banyak tak mampu dah. Ya, tak mampu dah kan. Jadi itu saja, saya berhentikan setakat itu. InsyaAllah kita sampai pada hadis yang ke-91, iaitu beriman kepada adanya hari akhirat, di mana pengajaran yang kita ambil daripada hadis ini iaitu ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ya, 7 naungan yang kita bacakan tadi, iaitu yang akhir sekali, iaitu orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengalir air matanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.